Malayo. ¿Cómo estamos? Pedro Acosta ialah rookie yang membuat kemunculan paling hype sekali untuk tahun 2024 ni. Last rookie yang muncul secara hype macam ni ialah Marc Marquez pada tahun 2013 dulu. Pada tahun tu, Marc Marquez terus jadi champion pada tahun rookie dia. Kemunculan Acosta pada hari ini membuktikan yang rider masih lagi memberi peranan yang penting untuk menang dalam MotoGP. Walaupun dia bukanlah di atas jentera yang terbaik di atas street MotoGP sekarang ni, Ducati, tapi dia dah kacau senior-senior dia yang menaiki Ducati seawal daripada round 1 lagi. Pada akhir tahun 2003 dulu, Valentino Rossi meninggalkan Honda pada awal-awal era MotoGP 4-stroke untuk membuktikan yang rider sebenarnya masih mempunyai peranan untuk menang dalam MotoGP. Honda ketika itu dengan jentera yang terbaik di atas grid MotoGP menyatakan pendirian diorang nak menang MotoGP ni paling penting sekali ialah jentera semata-mata. Rider tak ada signifikan sangat. Kalau motor laju boleh menang. Rossi akhirnya berjaya membuktikan teori dia dan juga menutup mulut Honda dan berjaya memacu YZR M1 menjadi juara MotoGP. Setelah 10 tahun Yamaha tak pernah rasa kejuaraan MotoGP. Bukan setakat itu saja, untuk 4 tahun seterusnya, Valentino Rossi ialah satu-satunya rider yang boleh menang dengan jentera Yamaha. Bayangkan, 4 tahun tak ada rider lain di atas jentera Yamaha yang boleh menang MotoGP. Saksi dekat kepada situasi ini ialah Hervé Poncharal, bos tim Tech3 Gas dan juga bos kepada Pedro Acosta. Poncharal kata situasi Rossi itu diulang balik oleh Marc Marquez masa dia muncul pada tahun 2013 dan kini pada tahun 2024 Pedro Acosta mengulangi situasi itu lagi sekali macam Rossi dan macam Marquez dulu. Norma biasa dalam MotoGP dari segi pelumba ataupun tim ataupun peminat sendiri macam kita ni, kita akan lebih tertarik kepada aspek teknikal. Tengok je lah contoh channel ni. Kita selalu cerita pasal prestasi, pasal aero, pasal tayar, chassis, swing arm, exhaust. Pendek kata, kita tekankan aspek teknikal. Kita selalu cakap Honda dengan Yamaha ni ketinggalan dari segi teknologi. Jentera diorang tak cukup laju, tak cukup power macam Ducati. Secara tak sedar, kita pun sebenarnya sama macam Honda. Kita meletakkan faktor kejayaan MotoGP itu kepada faktor teknikal jentera semata-mata. Satu benda yang kita lupa ialah dalam MotoGP, race dua roda yang paling ultimate sekali dalam dunia ni, ada kelebihan signifikan berbanding dengan perlumbaan Formula 1 ataupun race-race 4 roda. Perbezaan itu ialah di dalam MotoGP dan juga race 2 roda, input dan peranan daripada rider tu boleh membagi impact yang besar. Memang betul, untuk seseorang pelumba MotoGP pada hari ini, keadaan dia akan lebih baik jika dia menunggang Ducati berbanding dengan menunggang sebuah Yamaha ataupun sebuah Honda. Tapi kita ingat tak cerita tadi tu, di mana Valentino Rossi di atas Yamaha M1 menang dan dominasi MotoGP selama 4 tahun, sedangkan Yamaha yang lain entah kat mana. Hervé Poncharal mengalami pengalaman ini first hand. Semasa Rossi tengah top tu, dia mengendalikan tim satelit Yamaha Tech3. Dikala Rossi cemerlang dekat depan, kadang-kadang rider-rider dalam tim dia points pun tak dapat. Maksudnya habis di luar kedudukan ke-15. Sama juga perihalnya dengan Marc Marquez pada tahun 2013 dulu. Ketika itu, jentera terbaik dalam MotoGP ialah Yamaha. Selama 6 kali Marc Marquez menjadi juara dunia MotoGP dengan Honda, di manakah Honda-Honda yang lain? Secara jujurnya, kita cuma ingat nama Marc Marquez dan juga Daniel Pedrosa sahaja dalam Honda. Ini ialah bukti yang rider masih mempunyai peranan dan input dalam faktor untuk memenangi sesebuah perlumbaan MotoGP. Akhir-akhir ni, kita sebenarnya ada banyak rider top daripada Moto2. Contohnya, Remy Gardner, champion dalam Moto2, tapi sekarang kena tendang masuk ke World Superbike. Augusto Fernandez, teammate kepada Pedro Acosta, pun ialah seorang champion dalam Moto2. Raul Fernandez dalam Aprilia tu ialah naib juara Moto2, bukan calang-calang. Tapi Pedro Acosta ni lain. Mula-mula sekali Pedro Acosta membuka mata dunia MotoGP ialah waktu dia first time menang Moto3 dia. Masa tu dia baru second time dia race dalam Moto3 dan dia boleh menang podium nombor 1 start daripada pit lane. Start daripada pit lane ni lebih teruk daripada start daripada belakang sekali. Sebab rider dah jauh masuk turn 1 barulah rider-rider dari pit lane ni dilepaskan. Dan umum tahu untuk menang dalam kelas Moto3 tu sangatlah susah. Kalau kau start daripada depan pun belum tentu kau boleh menang. Grup depan tu
tu antara top 10 bertukar-tukar kedudukan sampailah habis race. Apatah lagi bila kau start daripada pit lane. Pada tahun yang sama juga, Pedro Acosta menang World Championship Moto3 dia. Poncharal cakap bukanlah kejuaraan MotoGP Pedro Acosta tu yang penting. Ramai je rider-rider lain yang dapat menang World Championship Moto3. Tapi cara dia memenangi championship tu, cara dia bawa motor tu macam rider yang sangat bijak dan sangat berpengalaman. Dalam Moto3, rider kena bijak positionkan kedudukan dia dalam battle tu untuk grab P1 pada saat-saat akhir. Kemudian pada tahun kedua Pedro Acosta race dalam Moto2, dia menang kejuaraan Moto2 pula. Hervé Poncharal memang memerhatikan Pedro Acosta dari zaman Moto3 lagi. Kali ni bila dia nak berpindah daripada Moto2 ke MotoGP, Poncharal nak tengok macam mana dia serasikan diri dia dengan MotoGP yang beza dia terlampau jauh daripada Moto2. Dari segi brake, dari segi tayar, dari segi elektronik. Dalam MotoGP juga, komunikasi antara rider dengan technician untuk mencari setup motor tu jauh lagi penting daripada zaman Moto3 dan Moto2. Jadi pada hari pertama testing di Valencia selepas habisnya musim 2023, Pedro Acosta mengejutkan Hervé Poncharal di dalam track dan juga di dalam pit. Apabila dia bertanya kepada kru Chief Pedro Acosta, macam mana Pedro Acosta ni, okey ke tak okey? Chief kru dia jawab, macam mana span sedut air, macam itulah Pedro Acosta sedut ilmu dalam MotoGP. Setiap kali dia masuk ke dalam track untuk membuat run, dia akan belajar sesuatu yang baru. Dan next run, dia akan apply apa yang dia baru belajar tu. Ini tak normal untuk seorang rookie. Lalunya, daripada feedback rider, kru dan technician akan membuat setup. Cuba penuhi permintaan rider tu. Kemudian, rider tu akan masuk ke dalam track untuk buat run, untuk test. Lepas tu, rider tu akan feedback ke tim tu. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kalau tak okey, tim tu kena reverse balik apa yang diorang dah buat tu dan cuba balik benda yang baru. Macam itulah proses dia berulang-ulang. Tapi setakat ni dengan Pedro Acosta, boleh dikatakan setiap kali dia masuk, semuanya okey. Setiap kali dia masuk, jadi semakin bagus. Tak ada patah balik. Seolah-olah cara dia belajar mesin MotoGP tu sangat teratur dan sangat tersusun. Satu-satu ke arah yang betul. Macam ada sesuatu dalam DNA dia yang buatkan dia boleh faham motor dan serasikan diri dia dengan motor. Ikutkan pengalaman aku sendiri, benda tu memang tak normal. Zaman aku race dulu, ada di antara rakan-rakan dan juga pesaing aku memang kuat komplain macam-macam. Power kat hujung tak ada lah, tayar tak grip lah, poket tak cukup mata, power tak ada. Dia punya komplain banyak tapi tak laju pun. Bila dibandingkan dengan rider-rider yang laju, selalunya tak banyak bunyi pun. Dia tahu dia tu tak laju sebab dia ke ataupun sebab memang motor tu yang tak laju. Ada beza tau. Dalam kehidupan kita yang biasa pun, kita boleh tengok orang yang kuat komplain ni macam mana. Kita tahu dia buat kerja tu bukan betul sangat pun, tapi komplain je banyak. Samalah perihalnya dengan rider MotoGP. Pada sesi pertama Pedro Acosta menunggang RC16 tu, kru dan technician tu tak payah nak brief banyak sangat dekat Pedro Acosta. Walaupun perbezaan tu macam langit dan bumi antara Moto2 dengan MotoGP, kru tak payah nak beria sangat nak warning Pedro Acosta, kau jangan laju-laju sangat dulu, brake ni nak panaskan dulu. Secara semula jadinya Pedro Acosta macam boleh harmoni dengan jentera MotoGP. Selepas testing demi testing session yang memberangsangkan, tim Pedro Acosta masih lagi tidak meletakkan harapan yang terlalu tinggi dan membuat pendirian untuk tunggu dan lihat untuk tengok race pertama dia macam mana nanti. Tapi setibanya di Qatar, Pedro Acosta dah menakjubkan dunia MotoGP sekali lagi. Dia dah push sampai kedudukan tertinggi dia pada P4. Dia juga memecahkan rekod fastest lap dalam race pada race Qatar hari tu oleh seorang rookie, kita jangan lupa. Kemudian Pedro Acosta hilang kedudukan satu persatu yang kita ingatkan isu tayar, tapi sebenarnya ialah isu ampam. Ampam ni ialah isu biasa pada rider MotoGP yang mana aliran darah kat tangan tu tersangkut sebab dia orang berdepan dengan beban yang tinggi semasa braking dan acceleration. Tanpa isu tu, kemungkinan besar Pedro Acosta dah dapat podium dari Qatar lagi. Hervé Poncharal dah ada dalam MotoGP ni cukup lama, dari tahun 2001 lagi, dan dia dah bekerja dengan dua jenis pengeluar, Yamaha dan juga sekarang ni KTM. Pengalaman dia yang luas tu membolehkan dia membuat kesimpulan yang Pedro Acosta ni ialah the next MotoGP superstar selepas Valentino Rossi dan Marc Marquez. Pierre Mobility Group, owner kepada KTM, dah buat effort yang banyak dan spend banyak untuk projek MotoGP diorang ni. Tapi sesetengah orang cakap RC16 ni masih belum cukup lagi untuk menang kejuaraan MotoGP. Tanpa rider yang betul yang percayakan kepada projek diorang ni, susah juga. Tapi Pedro Acosta sampai ke tim Tech3 Gas ni dengan minda yang terbuka. Sebaik saja first time dia try RC16 tu, dia kata dia jatuh cinta dengan motor ni.
Satu benda lagi yang dipuji oleh Hervé Ponchara kepada Pedro Acosta ialah dia ialah seorang rider yang humble. Latar belakang Pedro Acosta ni biasa je. Ayah dia ialah nelayan dekat sebuah pelabuhan kecil dekat Spain. Mak dia pun orang biasa-biasa je. Agak mengejutkan, Pedro Acosta punya segi akademik pun tak kurang hebatnya. Umpamanya kau racing motor laju, lepas tu SPM kau score pula. Jadi dengan sikap humble dia tu, walaupun dengan 2 round yang dah berlalu ni yang cukup hebat untuk seorang rookie, Pedro Acosta sebenarnya dalam mindset dia dah ready untuk struggle. Bahasa mudahnya, dia dah ready nak langgar dinding. Dia dah ready nak menerima masalah-masalah yang dia akan hadapi dalam MotoGP. Sebab journey untuk menjadi champion MotoGP ni bukanlah sesenang yang kita sangkakan. Kita je nampak Pedro Acosta senang-senang je tapau orang, tapi kita tak tahu apa effort dia, macam mana dia training, macam mana dia jaga makan, macam mana dia lupakan hiburan untuk letak otak dia dalam MotoGP semata-mata. Dulu semasa kemunculan Marc Marquez, dia kacau Rossi. Sekarang ni Marc Marquez tengah merasai apa yang Rossi rasakan dengan Pedro Acosta yang tengah kacau dia. Kita sekarang ni sedang menyaksikan kemunculan seorang lagi juara baru MotoGP dengan taraf superstar.